seorang bekas ahli parlimen ya telah membuat fitnah ugutan ya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Saifuddin Nasution. Tidak tahu sahabat semua apa dendam ya, apa yang memakan diri ataupun beliau makan sehingga beliau menjadi kaki fitnah, penghasut dan sebagainya. Kalau anda tahu individu ini seringkali kalah saman fitnah. Ya, bayar itu, bayar ini kerana kalah saman. Dan sekali lagi hari ini beliau telah membuat fitnah yang begitu dahsyat sekali terhadap Perdana Menteri kita. Jadi kemarin Gerak Gempur telah membuat satu laporan polis secara besar-besaran dan akhirnya sahabat semua, kenyataan terkini daripada Ketua Polis Negara. Ya, ini yang menarik untuk saya kongsikan. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Indopen Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Polis siasat video bekas ahli parlimen didakwa fitnah Anwar dan juga Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi itu antara perkembangan terkini ya berkaitan dengan individu yang dikatakan telah memuat naik satu video hasutan, fitnah dan ugutan terhadap dua pemimpin kerajaan. Jadi polis sedang menyiasat kemunculan sebuah video dimuat naik oleh seorang bekas ahli parlimen yang dipercayai menfitnah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkaitan kes rasuah melibatkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husain berkata, siasatan dijalankan selepas polis menerima laporan daripada seorang lelaki mewakili sebuah badan bukan kerajaan iaitu NGO di sebuah pejabat polis daerah Damwangi kira-kira jam 12.06 tengah hari semalam. Jadi katanya kita akan meminta bantuan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenal pasti pemilik akaun terbabit. Jadi siasatan dijalankan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 katanya ketika dibungi hari ini. Jadi terdahulu video tular seorang bekas ahli parlimen yang membuat kenyataan disaki menfitnah Anwar dan Saifuddin Nasution berkaitan kes rasuah melibatkan ahli parlimen Berah yang merupakan bekas Perdana Menteri pada satu ketika dahulu. Jadi individu ini bersama ya dengan kaki-kaki penfitnah daripada Perikatan Nasional sejak beliau keluar ya dan tidak lagi menjadi ahli parlimen ya. Jadi apa yang beliau buat menjadi kaki fitnah itu sudah menjadi amalan. Yang herannya beliau begitu banyak duit untuk membayar fitnah-fitnah yang beliau mengalami kekalahan dalam segala fitnah yang dilakukannya itu. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini turut membuat satu kenyataan ya bahawa ini bukan kenyataan ya, ini PMO daripada pejabat yang mana wujud usaha jahat tanam persepsi kerajaan diam Islam dihina. Itu antara kenyataan media ini. Jadi menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak agar tidak mengambil kesempatan daripada isu-isu semasa yang melibatkan penghinaan agama, membangkitkan lagi sentimen perkauman atau menabur benih kebencian. Setiausaha Akhbar Kanan Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah berkata, Anwar sedar usaha jahat setengah pihak yang berkepentingan yang cuba menanam persepsi double standard dalam mengambil tindakan terhadap kes-kes tertentu. Ini satu tuduhan liar yang tidak ada asas sama sekali. Jadi sesiapa pun yang menghina mana-mana agama di Malaysia akan tetap disiasat dan didakwa menurut kenyataan taklimat harian pejabat Perdana Menteri. Tunku Nasrul menegaskan tuduhan dan persepsi kononnya kerajaan berdiam apabila agama Islam dihina adalah fitnah dan tidak berasas. Dia memetik beberapa kes penghinaan agama yang disiasat dan akhirnya dihukum. Yang pertama, apabila kalimah Allah dipersendah melalui penjualan stokin, syarikat dan pembekal masing-masing didenda 60,000.
Seorang lelaki persendah perkataan Allah didenda 12.000 dan dipenjara 6 bulan. Peniaga jagung bakar letak notis perkauman didenda RM400. Khalid Iskandar dan Sisi Layak masing-masing didenda RM10.000. Itu antara beberapa kes, banyak lagi lah yang sedang dalam siasatan. Tuduhan dan persepsi kononnya kerajaan berdiam apabila agama Islam dihina adalah fitnah dan tidak berasas. Kesemua tindakan tersebut adalah berasaskan peruntukan undang-undang sedia ada dan setiap kes yang ada perlaporan akan melalui jalur proses dan hukum negara, katanya. Tunku Nasrul berkata, tindakan berkenaan mesej yang tegas buat semua rakyat Malaysia untuk menghentikan budaya menghina mana-mana agama, budaya dan kaum di mana-mana ruang di Malaysia. Jadi usaha biarkan Harime merobohkan kekuatan dan keunikan kita tak kala negara sedang berkembang dan berada pada trajektori yang baik, kata taklimat PMO lagi. Itu antara perkara yang berlaku. Dan Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut membuat kenyataan. Ini antara kenyataan daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, Perdana Menteri arahkan tindakan tegas kepada penghasut perkauman dan juga agama. Jadi itu antara kenyataan Perdana Menteri hari ini yang telah memberikan peringatan tegas dengan mengarahkan semua pihak dan semua badan penguatkuasaan dan agensi keselamatan mengambil tindakan cepat, berkesan dan tanpa sebarang kompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba menghasut menggunakan isu perkauman dan agama. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil berkata, peringatan tegas Perdana Menteri itu susulan mesyuarat Jemaah Menteri hari ini meneliti pelbagai isu semasa, termasuk isu hasutan kaum dan agama yang kini tular di media sosial. Jadi semua pihak diingatkan untuk memelihara perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat dengan memupuk persefahaman dan menghormati antara satu sama lain serta sentiasa mematuhi undang-undang negara demi kesejahteraan bersama menurut kenyataan itu. Pendirian tegas Perdana Menteri itu memberi peringatan tegas kepada pemerintah. Pendirian tegas Perdana Menteri mengulangi peringatan beliau kepada pemerintah selepas menunaikan salat Jumat di Masjid Jernang di Bangi petang tadi. Kemarin Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi amaran kepada pemimpin dan ahli politik agar tidak mempergunakan isu agama dan sebagai senjata politik demi kepentingan peribadi. Beliau yang juga ahli Parlimen Tambun berkata, jika sentimen tersebut diteruskan, ia akan membakar dan memusnahkan rakyat. Namun pendirian kerajaan jelas dan tegas, penghinaan terhadap manusia dan agama tidak boleh diterima, apatah lagi dalam negara kita. Saya ingin memberi peringatan, jangan gunakan agama sebagai senjata politik, tegas Anwar. Pengulangan penegasan itu susulan tindakan pihak tertentu yang menyebarkan kenyataan berbau provokasi, penghinaan, dan mempermainkan agama di media sosial, termasuklah kalangan ahli politik. Semalam juga Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam taklimat harian pejabat Perdana Menteri pun mengingatkan semua pihak agar tidak mengambil kesempatan untuk mengapi-apikan sentimen perkauman serta menanam bibit kebencian dalam masyarakat. Jadi dalam hal berkaitan, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang turut menggesa rakyat agar tidak menyebarkan kenyataan provokasi dan menghina agama lain, sambil mengingatkan mereka mengenai kesan buruk perbuatan tersebut terhadap keharmonian negara. Jadi itu antara penegasan daripada pihak kerajaan dan juga Perdana Menteri kita. Jadi sebenarnya yang seringkali kita lihat menggunakan isu bangsa dan agama dijadikan bahan untuk menfitnah sebagai alat politik, kebanyakannya adalah sitro-sitro pembangkang. Termasuklah bekas-bekas ahli parlimen yang kini bersama dengan pembangkang dan MP-MP yang ada di dalam pembangkang. Mereka terus-menerus menggunakan isu bangsa dan agama ini sebagai alat politik mereka. Maksudnya sahabat semua,
apabila mereka menggunakan isu bangsa dan agama dalam tujuan politik, maksudnya mereka sudah ketandusan idea. Mereka sudah tidak punya apa-apa perkara yang boleh mereka serang terhadap kerajaan ini, kerana kerajaan hari ini menunjukkan prestasi yang cemerlang, prestasi yang begitu baik sekali, ya. Inflasi kekal rendah, nilai ringgit mengukuh, pengangguran yang berkurang, ya, dividen KWSP yang tinggi, pendapatan negara pejabat awam sudah pun dinaikkan, termasuklah veteran Angkatan Tentera, dan juga gaji progresif untuk sektor swasta, pelaburan yang begitu tinggi. Ya, perkara semua ini tidak pun dijadikan isu oleh pihak pembangkang, kerana mereka takut apabila mereka menunggang isu ini, mereka kelihatan bodoh dan bangang. Mereka kelihatan tidak punya otak, ya. Mereka kelihatan seperti budak kecil yang meroyan tanpa arah tuju. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian jadi daripada Orek Nepet Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.